Datuk Yang di-Pertua, kerajaan akan terus memacu pemodenan sektor pertanian dalam meningkatkan jaminan dan keselamatan makanan serta menjana pendapatan lebih tinggi dan menarik lebih ramai generasi muda agropreneur. Pemberian subsidi dan insentif bagi industri pertanian dan perikanan akan diteruskan dengan peruntukan sebanyak 1.7 bilion ringgit. Antaranya 1.5 bilion ringgit bagi subsidi benih, baja, harga dan pengeluaran padi termasuk subsidi baja padi Huma sebanyak 40 juta ringgit. Insentif hasil tangkapan nelayan juga turut disediakan berjumlah 150 juta ringgit. Bagi tahun 2022, inisiatif bagi meningkatkan jaminan bekalan makanan berjumlah 120 juta ringgit akan dilaksanakan seperti berikut. Pertama, pelbagai projek jaminan bekalan makanan melibatkan pelbagai negeri termasuk pembangunan industri aquakultur dan estet kerang-kerangan di Johor. Kedua, program pemantapan jaminan bekalan makanan negara bagi menyediakan kemudahan logistik dan pusat penyimpanan stok bekalan makanan dan hasil pertanian segar berteknologi tinggi untuk petani dan pengusaha agro makanan. Ketiga, program bantuan insentif makanan ternakan ruminan melalui skim harga bersubsidi dedak isi rong sawit bagi membolehkan peternak kecil ruminan mendapatkan bekalan makanan ternakan dengan harga lebih murah selaras dengan konsep ekonomi kitaran. Dan keempat, program galakan usahawan tekno PKS bagi meningkatkan hasil pengeluaran tanaman dan pemprosesan makanan melalui aplikasi teknologi untuk manfaat 140 usahawan tani serta program. Dalam usaha meningkatkan kawasan pertanian dan memberi peluang kepada golongan berpendapatan rendah dan belia termasuk graduan untuk menjana pendapatan, dicadangkan tanah terbiar dan tidak dibangunkan milik Kerajaan Persekutuan dan Tanah Rizab Melayu disewakan bagi projek pertanian atau perniagaan. Melalui inisiatif ini, tanah-tanah tersebut juga dapat diuruskan secara optimum dan teratur. Sebagai pelengkap, program pembiayaan sehingga 1.25 bilion ringgit akan disediakan oleh Agrobank dan Bank Negara melalui antaranya Agro Food Facility berjumlah 500 juta ringgit dan dana pembiayaan agro makanan oleh Agrobank berjumlah 200 juta ringgit. Datuk Yang di-Pertua, kerajaan memperuntukkan 2.5 bilion ringgit bagi tahun 2022 untuk terus memperkasa pembangunan masyarakat luar bandar melalui program pembangunan komoditi. Daripada jumlah ini, 1.3 bilion ringgit disalurkan kepada Felda bagi tujuan pakej pemulihan dan pembangunan peneroka, 465 juta ringgit untuk manfaat peserta Felkra dan 660 juta ringgit untuk kemajuan pekebun kecil bagi perusahaan getah di bawah RISDA. Kerajaan akan melaksanakan program transformasi perusahaan getah negara bertujuan menyatukan pekebun kecil, usahawan getah dan koperasi kecil dalam satu konsortium yang lebih besar agar mampu untuk memproses getah sekerak ke bentuk getah krip. Bagi membantu meningkatkan taraf sosioekonomi pekebun kecil kategori B40, kerajaan akan memperkenal dan memperluas penggunaan teknologi RRIM Hydrobase kepada pekebun kecil melalui geran padanan. Kerajaan juga bertuju untuk meneruskan bantuan musim tengkujuh untuk membantu meringankan beban sara hidup bagi 320,000 pekebun kecil yang kehilangan pendapatan semasa musim tengkujuh dengan peruntukan 190 juta ringgit. Kerajaan juga akan memberikan perlindungan takaful kepada semua ahli peladang PPK seluruh Malaysia di bawah skim perlindungan takaful Smart Card peladang dengan peruntukan sebanyak 5 juta ringgit. Selanjutnya, bagi menyokong industri kelapa sawit, kerajaan memperuntukkan 35 juta ringgit bagi melaksanakan skim rangsangan tanam semula sawit pekebun kecil dan 20 juta ringgit untuk usaha menangani kempen anti minyak sawit di peringkat antarabangsa. Akhir sekali, untuk tahun hadapan, kerajaan bersetuju menaikkan nilai ambang kenaan levy keuntungan luar biasa kelapa sawit bagi Semenanjung Malaysia daripada RM2,500 kepada RM3,000 dan bagi Sabah dan Sarawak dari RM3,000 kepada RM3,500. Manakala kadar levy Sabah dan Sarawak diselaraskan kepada 3% seperti mana kadar levy di